guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sanusi makin biadab sahabat-sahabat semua. Kita boleh nampak semakin terdesaknya mereka. Kalau sebelum ini mereka menggunakan isu bangsa, agama, menyerang pribadi dalam setiap ceramah yang mereka buat. Dan apa yang lebih mengejutkan adalah kenyataan ucapan terkini daripada Sanusi yang memang biadab, memang jahil, sanggup menghina Sultan Selangor, sahabat-sahabat semua. Dan hari ini saya mau bawakan untuk kita menonton ketika beliau memberikan ucapan itu dan juga jawapan balas daripada Menteri Besar Selangor YB Datuk Seri Amiruddin. Katanya badan saja besar tapi bobrok, tiada otak, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar apakah kenyataan daripada mantan Menteri Besar Kedah ini. Satu-satunya Sultan yang ada susul galur daripada hari pertama kerajaan Kedah ditubuh sampai sekarang ini. Sultan itu dari satu susul galur tak pernah putus. Kedah Darul Aman. Hebatnya Sultan Kedah ni, bukan koman-koman. Sultan Teratur hampa bayangan tengok Menteri Besar. Sultan hebat macam tu tak akan pilih Menteri Besar Cokira macam Amir tu. Inci pun tak apa cukup. Itu antara kenyataan menghina daripada Sanusi yang menyatakan kononnya Sultan Selangor tidak bijak kerana memilih Menteri Besar Selangor iaitu Datuk Seri Amiruddin. Jadi ini antara kenyataan yang paling biadab yang kita pernah dengar, sahabat-sahabat semua. Adakah seorang menteri, pemimpin seperti ini boleh mengeluarkan kata-kata seperti ini yang memang satu kenyataan yang menghina, berbau hasutan, kebencian dan sebagainya. Jadi sahabat semua, saya mau kita mendengar satu lagi jawapan padu daripada Datuk Seri Amiruddin Sari berkaitan dengan tuduhan ataupun kenyataan berunsur menghina Sultan ini daripada Sanusi. Jadi ini jawapan balas daripada Datuk Seri Amiruddin Sari. Tapi sebelum itu juga mereka juga menyatakan, Sanusi juga menyatakan dan Azmin Ali juga menyatakan, kononnya ketika kerajaan atau negeri Selangor ini diperintah oleh Amiruddin, mereka menuduh, menfitnah bahawa kononnya ekonomi merundum, ekonomi tidak bertumbuh, gagal dikawal selia oleh Menteri Besar ini. Tapi sahabat semua, kita mau mendengar sebenarnya apa yang mereka katakan itu adalah fitnah-fitnah yang tidak berasas. Apa yang Azmin Ali dan Sanusi katakan itu suatu pembohongan, penipuan terbesar. Mari kita ikuti kenyataan balas daripada YB Amiruddin. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab itu saya rasa sangat gembira walaupun serangan yang dibuat oleh Perikatan Nasional bertubi-tubi, tetapi serangan yang mereka lakukan itu akhirnya memakan diri ataupun meludah ke muka mereka sendiri. Saya ambil contoh. Dalam masa 2 minggu kebelakangan ini, sebelum tarikh ini, serangan yang cuba dibuat kepada kerajaan negeri Selangor. Selepas bulan 3 kita dah sebut, ini adalah kerajaan perpaduan negeri Selangor. Antara serangan awal yang mereka nak katakan kepada kita ialah Selangor makin mundur. Ada seorang bekas menteri besar tu, dia tak habis-habis nak kata, dialah yang paling baik, dialah yang paling betul, dialah yang paling segala-galanya. Selepas dia keluar, negeri mundur, ekonomi tidak baik, rakyat tidak terjaga. Saudara, saya tak payah jawab panjang-panjang lebar ataupun terpekik terlolong. Saya jawab ketika di Shah Alam, saya sebut data dan angkanya selepas beliau tidak jadi Menteri Besar Negeri Selangor, pelaburan kita naik. Tahun 2017, pencapaian dia 6 bilion 7 bilion ringgit Malaysia. Itu tahun 2016-2017. Dia keluar saja, barakah Allah diberikan ke bumi Selangor, investment kita naik sampai 18-19
bilion ringgit Malaysia, 10 bilion lebih besar daripada zaman itu. Dia pun sebut, Amir jangan nak claim semua. Saya ambil contoh, tahun 2022, saya bawa 22 bilion ringgit daripada AWS. Bang, saya kata 2018, jangan pergi 2022. 2018 tak jawab, 2019 tak jawab. Orang macam ini yang berangan nak jadi menteri besar harus ditolak oleh rakyat negeri Selangor dengan buang Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Saudara, kemudian dibuktikan dan ditakdirkan Department of Statistik ataupun Jabatan Statistik Negara mengeluarkan fakta terbaru. Faktanya apa? Negeri Selangor merupakan negeri penyumbang KDNK terbesar. Berapa sumbangan kita tahun 2022? Sumbangan kita tahun 2022 ialah 25.5%. Lebih 1/4 ekonomi di dalam negeri kita adalah penyumbang kepada KDNK dan ekonomi negara. Datanya juga tunjuk negeri-negeri di bawah Perikatan Nasional, Kelantan, Kedah, Terengganu, bukan saja dapat tandingi, separuh pun tak dapat tanding dengan sumbangan yang kita berikan. Tak dapat tanding. Bila data itu keluar, mereka mulalah gunakan jawapan yang menggunakan cerita ataupun menggunakan dendangan dan juga cerita karut. Lihat apa yang disebutkan oleh Sanusi. Dia kata, bolehlah Selangor sebab duduk sebelah Kuala Lumpur. Saya tanya balik, kamu dekat dengan Pening jadi macam mana? Sampai ke sudah tak boleh jawab. Lepas tu dia kona, pusing. Sampailah saya ikuti sebahagian ceramah yang disampaikan oleh mereka dalam ceramah semalam. Dia kata, dia dah tak boleh serang, dia seranglah macam-macam. Dia kata, Menteri Besar Cikai saya pun 25.5%, kamu 3%, kamu lebih buruk daripada Cikai. Oh, lepas tu dia dah tak boleh, dia cakap lah. Dia sampai hina Sultan Selangor. Dia hina saya, tak apa lagi lah. Dia kata saya tak cukup inci. Tapi kalau dia nak kata Tuan Ibrahim Tuan Man, janganlah kata kat saya. Sebab saya dengan Tuan Ibrahim Tuan Man lebih kurang tinggi sama aja. Sanusi, kalau kau nak kutuk timbalan presiden kau, janganlah guna aku. Beranilah sikit. Badan saja besar, tapi tak berani. Ini masalah orang-orang macam ni, bila dia bercakap, otak dia bukan dekat lutut tuan-tuan, dekat tapak kaki. Dia berhujah. Saya cukup rasa sedih. Hina pula Sultan Selangor. Kononnya Sultan Selangor ni tak macam Sultan Kedah. Ini kita di Kuala Selangor ni, Kuala Selangor. Tempat asal muasal negeri Selangor. Di sinilah kelahiran Sultan dan juga Sultan Ibrahim yang sangat popular di Bukit Malawati. Dan tempat ini Bukit Malawati. Kita rakyat negeri Selangor, berpayung bawah negeri Selangor. Hei Sanusi, jangan kurang ajak. Orang Selangor akan ajar kamu, ajar Perikatan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Ini masalah. Dia nak serang data, tak boleh. Dia nak serang angka, tak boleh. Dia serang pribadi. Dia serang personal. Dia serang personal pun tak makan. Dengan tuanku sekali. Dia nak belasah. Sebab itu saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Sebab itu mereka hanya bermimpi. Mereka sedang cuba untuk memainkan perasaan dan juga keyakinan mereka sendiri. Bahawa mereka boleh rampas negeri Selangor. Saya tengok data. Saya juga buat kajian. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, setakat malam ni, kita sebenarnya ada 33 kerusi selamat dan dah boleh bina negeri dengan simple majority. Itu saya tak masukkan lagi 7 kerusi yang sebenarnya kita menang. 7 kerusi yang kita menang dianggap marginal.
Marginal macam mana? Marginal kerana ia menang di bawah 2,000 undi. Kalau campur 7 BN, PH boleh bentuk 40 kerusi dengan kemenangan two-third majority yang kita buatkan. Tapi dengan kehadiran rakan-rakan Barisan Nasional yang begitu ampuh, dalam tempoh beberapa hari kempen kita bermula. Bermula dengan amanat dibangi oleh Presiden, oleh Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, dan diikuti beberapa majlis kita mutakhir ini. Dengan kehadiran di Gombak, di Ampang, di Kuala Selangor, di Tanjung Karang, di Rawang. Saya yakin tuan-tuan, kalau kita kerja keras sedikit saja lagi, insya Allah lebih 50 kerusi kita boleh menang. Termasuk Don Bukit Malawati, termasuk Don Jeram, termasuk Don Nijuk yang bertanding di bawah Parlimen Kuala Selangor. Sebab itu saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, akhirnya nanti mereka ini akan gunakanlah semua isu-isu 3R. Walaupun sebenarnya dalam isu royalty, track record mereka ni bukanlah baik. Track record mereka ini buruk. Sanusi yang terbaru semalam, ketika pembentukan kerajaan, mereka dismiss dan tolak titah dan juga saranan Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong. Ketika darurat, mereka cuba untuk melangkaui kuasa tuanku dengan mengisytiharkan darurat tamat dan darurat ditutup atau darurat disambung. Orang macam ini yang mengaku pejuang Melayu, tak hormat raja, kurang ajar dengan raja. Orang Melayu tak boleh terima sewajarnya mereka ini ditolak kerana mereka ini kerja dia mengambil kesempatan. Kita ambil pula tengok. Kalau dia kata sekarang 7 bulan kerajaan ni tak buat apa. Fahmi sebut, Akmal sebut, itu baru 2-3 perkara. Tentang harga barangan, tentang bekalan barangan, itu baru 2-3 perkara. Mari kita tengok prestasi mereka ketika mereka menjadi kerajaan pusat. Semasa Tan Sri Mahyudin menjadi Perdana Menteri, menjaga kita ketika COVID-19. Orang percaya 3-4 bulan saja. Kemudian mereka lah yang instigate, yang menggelegakkan sehingga pilihan raya Sabah berlaku. Pilihan raya negeri. Masa itu keadaan dah surut. Lepas pilihan raya negeri meledak. 37,000 nyawa terkorban. Tak pernah ke kamu insaf? Tak pernah ke kamu muhasabah? Orang macam ini gila nak jaga Selangor. Selangor akan jadi kacau bilau, porak peranda. Jangan bagi peluang kepada Perikatan Nasional. Undi Pakatan Harapan, undi Barisan Nasional. Boleh tak boleh? Sebab itu saya yakin yang datang malam ini, penyokong kita dan juga jentera kita, sahabat-sahabat kita, saya minta semua untuk kita kerja keras. Jaga benteng negeri kita ini daripada diceroboh. Diceroboh oleh mereka yang tamak, yang gila kuasa, yang terbukti gagal jadi negeri, jadi negara. 30 tahun tak nampak ada apa-apa bukti. 30 tahun jaga negeri di Pantai Timur. Tak ada satu bukti pun yang boleh dibanggakan. Hinggalah sampai jadi peluang jadi Perdana Menteri. Yang mereka ada cara political maneuver, ataupun intrik politik, ataupun gerak licik politik. Nak tubuh kerajaan dulu, pecahkan parti yang dia tubuh, pecahkan, buangkan presiden yang dia lantik, hilangkan sokongan, buat kerajaan baru. Nak tubuh kerajaan selepas pilihan raya 15, pecahkan parti orang, hasut orang-orang dan juga ahli parlimen parti orang lain untuk sokong dan support dia. Ini tak boleh tuan-tuan. Tak boleh diterima. Sebab itu kawan-kawan Barisan Nasional, saya nak ulang apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam ucapan beliau di Bangi. Parti UMNO, walaupun kita bertentang, kita lawan lama, saya tak setuju atas beberapa perkara, tetapi sebenarnya kita Pakatan Harapan, UMNO, Barisan Nasional
sentiasa cuba berada di garis tengah. Garis tengah macam mana? Ya, kita parti keadilan, parti pelbagai kaum. Walaupun yang besarnya Melayu, DAP parti pelbagai kaum, walaupun lebih sikit masyarakat Tionghoa. Amanah, parti Islam dengan pembawaan yang budiman dan rahmah, juga asasnya ramah Islam walaupun ada yang bukan Islam. Tetapi UMNO menubuhkan Barisan Nasional dengan cuba untuk menarik sokongan dan juga ada representasi daripada semua kaum. Tengok pada hari ini, kalau kita sebut kita nak pertahan Melayu dan kita jamin orang-orang lain, bagi dia tak boleh. Dengar ucapan Sanusi semalam. Macam kita ni penakut. Sebenarnya ini realiti kita. Kita paling besar ada orang Melayu, orang Cina, orang India. Barisan Nasional ada 3 parti yang besar itu. Pakatan Harapan, komposisinya dalam tiap-tiap parti hampir sama. Dan sebab itu kita berada dalam barisan dan landasan moderate. Untuk apa? Untuk pastikan semuanya dapat dijaga. Semuanya dapat dilihat. Ada perlembagaan yang jamin hak istimewa Melayu. Islam sebagai agama persekutuan. Raja sebagai tonggak perpaduan dalam negara kita. Tengok apa yang dibuat oleh Perikatan Nasional. Melayu, hak istimewa Melayu. Kedudukan istimewa Melayu, betul, tak ada masalah. Tapi pasal raja, dia dah langgar. Islam, ulas ikut suka hati dia. Orang tak ikut dia je, musuh Islam. Semua mengucap 2 kali syahadah. Tapi bila orang tak ikut dia, musuh Islam. Ini mana boleh. Yang akhirnya apa? Sebab itu saya sebut. Mereka ini akan lahir dan hidupnya pecah belah. Ketika bentuk kerajaan dengan Barisan Nasional, dia pecahkan Barisan Nasional dan UMNO. Ketika sama dengan Pakatan Harapan, dia pecahkan Parti Keadilan. Pemecah belah ini, dia ada penyakit yang berjangkit dan penyakit yang tidak ada kesudahan. Hanya peti undi yang boleh ajar dan ubati penyakit-penyakit ini. Pilih Pakatan Harapan, pilih Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Terbaik sahabat-sahabat semua, satu pencerahan yang padu dan juga membalas segala tuduhan, segala fitnah dan juga seperti yang dikatakan ya Sanusi biadab ya sahabat semua, sehingga beliau sanggup menyerang dan menghina Sultan Selangor sahabat-sahabat semua. Sanggupkah kita menerima pemimpin seperti ini yang mulutnya memang berbau longkang yang tidak pernah dicuci berbagai kotoran kuman yang ada di dalam sana? Itulah umpama mulut Sanusi ini sahabat-sahabat semua. Dan saya percaya ya seperti mana yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin, dia katakan PAS adalah parti ajaran sesat. Dan saya setuju dengan kenyataan Muhyiddin ini bahwa parti ini memang satu ajaran yang sesat. Ya, dia menunggang agama, menggunakan agama, menjual agama demi apa? Demi kepentingan untuk parti dan juga pribadi mereka sahabat-sahabat semua. Jadi inilah masanya rakyat Selangor bangkit untuk menolak para pengkhianat, kaki fitnah yang mempersoalkan Sultan, yang menghina Sultan, menggunakan bangsa dan agama untuk tujuan politik semata-mata sahabat-sahabat semua. Jadi segala keputusan dan kuasa itu ada di tangan Anda rakyat Selangor. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya Anda juga mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti lebay-lebay, geng sapu bersih, walaun-walauntit dan juga geng takut Anwar JT. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tepat pun tangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Jadi sehingga kita berjumpa lagi. Sekian. Bye-bye.
Hello.